Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'd. Para jemaah muslimin muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak, anak putra dan putri, ikhwan akhawatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita seperti mana biasa memulakan kuliah mingguan kita dengan sama-sama kita terus merendahkan diri kepada Al-Khaliq Rabbul Jalal, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi sang pencipta sekalian alam. Sebagai hamba-Nya wajib bagi kita merendah diri, kerana di antara sifat yang Allah murka adalah sifat takabur. Orang yang riak, orang yang sombong dan bungkam. Bagaimana pula kepada sang pencipta yang menghidupkan kita, memberikan rezeki melimpah ruah kepada kita. Maka sehendaknya mari sama-sama kita terus merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan terus kita mengucapkan puji dan syukur, supaya ucapan puji dan syukur ini menjadikan kita orang yang mudah-mudahan mau menukuk nambah amal-amal soleh itu. Mudah-mudahan dengan demikian kita terselamat dunia dan akhirat. Di dunia kita terpimpin, terpelihara, diberkati kehidupan kita, dan mudah-mudahan di akhirat kita berjaya dan dijauhkan daripada segala bahaya, terlebih lagi bahaya neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, wa iyadzubillah. Mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan niat kita yang tulus ikhlas untuk terus istiqamah dengan kebenaran, duduk dalam majlis-majlis ta'lim untuk mendapat siraman ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan usaha kita yang suci lagi murni ini untuk mendapat nasihat daripada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita orang yang lebih baik daripada sebelumnya, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah minggu lalu kita buka tirai kembali. Selepas kita cuti 2 minggu, minggu lalu kita, orang putih cakap back to school lah. Kita sambung pengajian kita, dan alhamdulillah pada minggu lalu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja kita ulang hadis pertama pada bab yang ke-66. Bagi yang mungkin lama cuti, mungkin tak perasan, di mana kita sudah berpindah kepada bab yang ke-66 dalam kitab Riyadhus Shalihin daripada 372 bab. Bab yang ke-66 ini bab yang disebut istihbab ziaratul kuburi lirrijal wa ma yaqulu lahu zairi. Bahasa kita yang paling mudah, bab yang ke-66 ini pengarang yang alim letakkan sebagai lanjutan daripada bab yang ke-65, di mana kata beliau, aku nak ajar kamu semua supaya mempelajari satu pelajaran adanya kesunahan, iaitu sunnah untuk kita menziarahi kubur. Itu pelajarannya. Cuma beliau peribadi meletakkan dalam kurungan lirijal. Beliau menggunakan kaedah berhati-hati. Beliau lebih senang bagi orang laki-laki yang kita dah bincangkan. Dan beliau menukuk nambah, katanya, apa pula ini perkara-perkara yang perlu kita ucap apabila kita menziarahi kubur. Hadis yang pertama pada bab yang ke-66 ataupun hadis yang ke-579 menurut urutan buku. Dalam kitab Riyadhus Shalihin mengandungi 1893 hadis. Alhamdulillah dengan izin Allah kita sudah sampai kepada hadis yang ke-579. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di bawah itu pengarang tambahkan dengan tambahan matan daripada Imam Tirmizi. Diceritakan oleh Buraidah bin Al-Husayb Al-Madini, orang Madinah, berkenaan pada peringkat awal-awal Islam, di mana Nabi pernah melarang sahabat-sahabatnya
daripada menziarahi kubur. Dan ini sejarah yang tercatat, yang tidak boleh kita iris, tidak boleh kita padam. Nabi SAW dalam keadaan berhati-hati, al-wiqayah, dalam keadaan berjaga-jaga, prevention, kerana takut kalau apa-apa yang berlaku terhadap umat Islam nanti menggugat akidah mereka. Maka pada peringkat awal Nabi melarang, dan larangan itu kata ulama adalah haram. Haram pada peringkat awal umat Islam itu dilarang daripada menziarahi kubur, kerana kita dah sebutkan Nabi SAW tahu sangat sahabat-sahabatnya yang baru masuk Islam itu belum lagi boleh meninggalkan amalan-amalan jahiliyah. Ini kita bacakan hadis Muslim, bagaimana Abu Malik Al-Asy'ari menceritakan sabda Nabi SAW, arba'un min ummati min amril jahiliyah la yatrukuhunna al-fakhr. Kata Nabi, ada 4 perkara yang aku tahu sangat bahawa umatku ini belum boleh meninggalkan amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Orang-orang Arab ke, orang Majusi ke, orang Nasrani ke, yang penting mereka belum masuk Islam. Mereka ada peribadatan, ada ritual-ritual yang tertentu. Mereka ada adat-adat istiadat. Di antara yang 4 itu kata Nabi, an-naihatu, yakni meratap apabila adanya kematian. Ini di antara perkara yang sangat penting. Nabi ni orang yang fatanah, bijaksana. Dia tahu mana benda yang aula, yang lebih utama, yang perlu dijaga. Maka Nabi kata, untuk peringkat awal kau orang jangan pergi kubur lah. Aku sendiri pun tak ziarah kubur ibu aku. Aku sendiri tak ziarah kubur isteri aku di Mekah. Al-Ma'la, orang Arab Mekah panggil Jannatul Ma'la, perkuburan Ma'la. Di situ ada kubur ibu Nabi Aminah binti Wahb. Di situ ada kubur Khadijah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ juga ada kubur Abu Talib pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tak pergi lagi. Nabi jadi contoh, kalau aku haramkan aku tak pergi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi tahu ada amalan yang sudah menjadi mendarah daging di kalangan orang-orang Arab, di antaranya meratap apabila adanya kematian. Bahasa kita ni an-naiha, meratap, nangis, melalak-lalak, melolong-lolong, koyak-koyak baju, hempas-hempas kepala, macam gitu. Sedih tapi melampau-lampau, lebih pada had yang diizinkan agama. Nabi tak suka. Apatah lagi kalau pergi kubur, lagi nangis tak? Maka Nabi larang. Marahnya Nabi dan bencinya Nabi terhadap yang ini meratap, sehingga Nabi sebut an-naihatu, orang-orang yang meratap apabila ada kematian, izal lam tatub qabla mautiha, kalau mereka mati sebelum kalau mereka mati belum bertaubat lagi, tuqamu yaumul qiyamah, kata Nabi, nanti yaumul qiyamah mereka berhadapan dengan Allah Taala, wa 'alaiha sirbalun min qatdar, kata Nabi. Nanti menghadap Allah SWT dalam keadaan pakai baju yang sangat panas. Pasal waktu hidup meratap, koyak-koyak baju macam itu. Aku kasih kau pakai baju yang sangat panas, wa dir'un min jarabin, dan aku pakaikan seluar dalam keadaan berlumutan dengan berbagai-bagai kotoran. Nak beritahu bahawa meratapnya itu benda yang sangat dibenci agama, benda besar, dia bukan benda kecil. Sampai kepada tahap minggu lalu kita katakan dia boleh menggugat akidah, seolah-olah kita macam tak redha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kematian ini kita dah sebutkan minggu lalu. Orang yang cuba nak bunuh diri pun belum tentu mati. Kita contohkan jiran saya yang minum klorok, betul tak? Belum tentu mati. Kalau tak percaya, balik try minum klorok. Cuba try test. Kalau belum mati, tak mati. Tapi ramai orang yang tak nak mati, Allah matikan. Artinya mati ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kematian, kita nangis melampau-lampau, seolah-olah kita tidak terima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini agama lihat. Maka itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis sahih, Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan Nabi pernah bersabda, yang mana Abi Al-Bisan pernah menceritakan, la'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu melaknat an-naihata, orang yang meratap, dan juga wal mustami'ah, orang yang nangis kuat-kuat. La'na Rasulullah, Nabi sallallahu melaknat.
marahnya Nabi kepada orang yang terlampau sedih melebihi had dan diizinkan agama yang dinamakan meratap, itu agama larang keras. Ini kita bincang, tak? Muslimin muslimat rahimakumullah, kita belajar agama, kita nak ambil pelajaran. Kita orang Melayu ni, kalau kita lihat sejarah Islam sampai disebutlah misal kata seram di Mekah, pintu masuk daripada yakni Selat Melaka, yakni Aceh. Sejarah mencatat pada abad ke-13, sekarang abad ke-21, lebih 800 tahun. Artinya kita orang Melayu di Nusantara ini sudah mendapat Islam lebih 800 tahun. Tapi kita baca dan kita rujuk sejarah pada tahun 40-an, 50-an, 60-an, 70-an, hatta awal 80-an juga, orang Melayu yang sudah ratus tahun masuk Islam masih lagi melakukan amalan-amalan jahiliah. Mandi safar umpamanya, yang muda-muda tak tahulah. Tapi pada umumnya semua kita tahu adanya amalan mandi safar, buang suih pun macam itu. Adanya amalan buang ancak, adanya amalan semah rumah. Dan orang Melayu ni paling kuat dengan bomoh. Bomoh tu macam Tuhan nombor 2, betul tak? Semua amalan-amalan jahiliah, termasuk juga meratap apabila ada kematian. Ini yang Nabi SAW sebutkan. Umat-umat yang dahulu masuk Islam pada zaman Nabi, mereka masih lagi berada dalam bi'ah, satu suasana jahiliah. Adat orang-orang Arab yang tidak Islam lagi, mereka belum boleh meninggalkan. Saya bawa cerita tentang yang ini, bagaimana Zatul Anwad, pokok yang dijadikan sembahan oleh orang-orang Arab Mekah ketika peperangan Hunain. Mereka belum boleh meninggalkan. Tapi kita orang Melayu Singapura, alhamdulillah, kalau nak dibandingkan di Indonesia dan Malaysia, kita jauh ke hadapan. Banyak benda-benda yang telah kita tinggalkan dengan kerja kuat daripada ustaz-ustaz dahulu. Walaupun ustaz-ustaz dahulu tu dia perang macam-macam tuduhan dan tuhmah yang diberikan kepada mereka, tapi alhamdulillah hari ini kita tak nampak lagi mandi safar, buang ancak, sewa rumah, tak kan? Dulu kalau sewa dapat rumah ni belum tinggal lagi, kena panggil tok bomo buat penyapu. Pukul sana pukul sini. Kita setan takut dengan penyapu pula. Itu amalan yang wajib bagi orang Melayu. Hari ini kita dah buang, alhamdulillah ya kan? Hampir 90% amalan-amalan jahiliah yang telah kita tinggalkan, alhamdulillah. Cuma 2-3 je lah yang belen-belen, yang kadang-kadang di atas kaplah batu besar dah duduk, dia tak mau tinggalkan. Itu adalah yang terpilih. Apa yang kita nak cerita di sini, kenapa Nabi larang sahabat-sahabat ketika itu menziarahi kubur, padahal kubur mak mereka, tak? Pasal ini dia, amalan-amalan jahiliah yang belum boleh ditinggalkan oleh mereka. Yang kata Nabi, arba'un min ummati min amril jahiliyah, kata Nabi, la yatrakuhunna al-fakhr, kata Nabi. 4 benda yang aku tahu umat aku belum boleh tinggalkan, di antaranya an-naihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mungkin ada juga benda-benda yang kadang-kadang kita tak mau tinggalkan, bukan tak boleh tinggalkan. Baru yang berlaku kemarin, Merry Christmas and Happy New Year. Baru tak lama kita celebrate juga dengan countdown. Mandi buih pula, dia tinggalkan mandi safar, dia mandi buih pula, lagi canggih. Kalau yang muda-muda ni kita cakap memang jahil lah, ya tak? Tapi kadang-kadang kita tengok yang dah tua bangka pun masih lagi nak celebrate juga New Year. Allahu Akbar. Tu jahiliah 2 kutuk, senang cerita. Bahasa ni kasar sikit, tapi kita nak perang benda ni, ya tak? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis sahih, dan hadis ini banyak syawahid, Anas bin Malik menceritakan. Kata Anas bin Malik, lamma qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam Madinah, ketika Nabi sampai peringkat awal di Madinah, fara'a, Nabi melihat, walahum yaumani yal'abuna fihima, orang-orang Arab Madinah yang sudah masuk Islam, al-Ansar, mereka masuk Islam sebelum Nabi sampai Madinah. Tahun ke-12 Nabi di Mekah, mereka 12 orang masuk Islam. Tahun ke-13, tahun terakhir Nabi di Mekah, mereka bikin haji, mereka masuk Islam 72 orang. Mereka balik, mereka beritahu ke orang Madinah, kami masuk Islam. Nabi sampai di Madinah, lebih banyak masuk Islam. Nabi tengok mereka ada 2 hari yang mereka huri-huri. Yaumani, ada 2 hari, yal'abuna fihima, mereka bergembira-gembira dengan berbagai-bagai pesta, upacara dan peribadatan. Dalam kitab ulama mentafsirkan 2 hari itu, yang pertama Yaumul Marjan. Yaumul Marjan, hari yang terakhir pada bulan yang terakhir, yang tahun terakhir.
Dan Yaumun Nairus, yakni hari yang pertama, pada bulan yang pertama, pada tahun yang pertama. So year end, dekat countdown, mau celebrate dan tahun yang baru tadi. Mereka buat, Nabi tengok, Nabi diamkan, Nabi cakap ni tak elok, benda kacau. Dalam kitab anda boleh baca, ulama-ulama express, mereka jelaskan, kita hari ini pakai kalender Julian ataupun Gregorian ataupun kalender Masihi yang kita hafal habis daripada Januari sampai Disember. Bulan yang pertama, bulan Januari, itu adalah dalam bahasa Greek dinamakan yakni Janus. Janus merujuk kepada nama Tuhan mereka, the God of beginning. Disebut itu. Januari ini nama Tuhan orang-orang Greek dan Latin ketika itu. Dan anda boleh pergi ke Rom, anda pergi ke Italia, anda pergi ke Turki, anda pergi ke Spain, anda akan nampak banyak patung-patung Janus yang dia ada dua muka. Kita baca, apakah falsafah Janus tadi dua muka? Muka yang di belakang tadi yang satu mengenang kepada nasib tahun yang lalu, dan muka yang depan memandang kepada keadaan harapan yang baru. Itu Tuhan yang baru. So Januari merujuk kepada nama Tuhan mereka yang mengharapkan yang lalu ni mudah-mudahan baik, yang akan datang lebih baik lagi macam gitu. Tapi konsep mereka itu meraihkan year end dan awal tahun adalah worship sun and the moon, menyembah bulan yang terakhir dan matahari yang terbit pertama. Ini dia cerita. Apa yang saya nak sampaikan di sini, bahawa meraihkan akhir dan awal tahun ini adalah perayaan orang-orang kafir. Mereka meraihkan Tuhan mereka dengan berbagai-bagai pesta dan peribadatan, ya tak? Yang kita sebutkan. Kita sudah masuk Islam, ya tak? Tapi kita masih meraihkan amalan-amalan jahiliyah. Mereka ada upacara, ya tak? Baik orang Rom, baik orang Majusi, baik orang Cina yang meraihkan Lunar New Year dan sebagainya. Termasuk juga orang-orang Kristian dengan berbagai-bagai adat istiadatnya, ya tak? Hari ini kita tahu ada agama Sito. Yang kuat meraihkan agama Sito ini orang-orang Jepun dan orang-orang Korea. Ramai ibu-ibu tahu pasal K-pop, kan? Macam gitu. Ini dua bangsa yang beragama Sito, walaupun mereka ada Tuhan-Tuhan yang mereka terjemahkan, tapi pokoknya mereka menyembah matahari. Matahari yang pertama keluar, itulah Tuhan mereka, yang hari ini jadi patung-patung yang menjelma dan macam-macam. Mereka ada perayaan-perayaan. Anda pergi ke Sinai. Sinai ini jajaan Mesir, border dengan Jordan. Situ ada iaitu Gunung Tursina. Gunung Tursina ini kita tahu bagaimana Nabi Musa AS mendapat Taurat, kita tahu. Tapi hari ini katanya berdasarkan peta, tempat yang paling layak dan paling bagus melihat matahari pertama keluar adalah di sana. Dan hari ini dibikinkan hotel 4-5 star di bawahnya, dan di atas diletakkan tempat helikopter nak naik. Ramai orang-orang Sito yang duduk di sana pada 24, 25, 26, 27, 28, 31 Disember, dan pesta itu berlalu sampai dari 1 sampai 10 hari bulan Januari. Mereka berada dengan berbagai-bagai pesta menyembah Tuhan mereka. Muslimin muslimat rahimakumullah. Begitulah dengan orang-orang Kristian, daripada 24 malam 25 tadi 25 sampai ini kepada Januari, mereka meraihkan dari the first day of Christmas, kan ada sampai second. Apa yang saya nak sebut di sini, meraihkan yang akhir dan awal tahun, lebih-lebih lagi kepada kalender yang kita sebutkan tadi Julian, Gregorian atau Masihi, adalah amalan-amalan orang jahiliyah. Hari ini kita dah lama 800 tahun lebih masuk Islam, tapi kita masih meraihkan. Balik pada hadis tadi, kata yakni Anas bin Malik, lamma qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam Madinah, ketika Nabi sampai di Madinah, Nabi tengok orang-orang Ansar yang sudah masuk Islam pun masih lagi meraihkan, ya tak? Yal'abuna fihi, mereka bermain-main dengan berbagai-bagai pesta pada dua hari tadi yang kita sebutkan, Yaumul Marjan wa Yaumul Nairus. Dua hari tadi, end of the year dan awal tahun. Nabi biarkan. Dia nak beritahu kepada kita, Nabi ini bijaksana. Pelan-pelan orang baru masuk Islam, tak apa. Orang-orang Madinah ketika itu mereka pun join the crowd. See, the more the merrier, kan? Kita pun kadang-kadang sekaki juga.
kongsi-kongsi. Dia cakap okey apa, itulah orang Melayu Singapura pedalin. Saya sengaja nak tokok tambah di sini. Ada amalan-amalan jahiliah yang umat Islam tak boleh tinggalkan lagi. Orang Melayu yang sudah dapat Islam 800 tahun lebih. Kalau orang-orang Ansar baru dapat Islam mungkin 3-4 tahun. Kita sudah 800 tahun lebih. Daripada abad ke-13 sekarang abad ke-21. Betul tak? Ada dua benda yang agama larang keras dan agama jaga. Pertama akidah, kedua ibadah. Kita dah ceritakan sababul wurud surah Al-Kafirun. Bagaimana iaitu Utbah bin Rabi'ah, wakil daripada Abu Lahab dan Abu Jahal, datang kepada Nabi SAW. Kata dia, Muhammad, bapa saudara engkau suruh aku datang jumpa engkau. Katanya, kalaulah misal kata kita nak gaduh-gaduh pun tak guna, lebih baik kita berdamai. Kata Nabi, damai macam mana? Katanya simple. Tahun ini kau sembah Tuhan kita, tahun depan kita sembah Tuhan kau. Waktu kau sembah Tuhan kita bagi dua, kita kongsi. Ada untung, ada komisen, apa-apa semua kita kepala dia. Tapi tahun depan kita bagi rata. Allah tak izinkan Nabi SAW jawab. Allah turunkan surah Ya ayyuhal kafir, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud. Kami tak sembah Tuhan yang kamu sembah dan kamu tak sembah Tuhan yang kita sembah. Wa la ana 'abidun ma abatum wa la antum 'abidun ma a'bud. Kami tak sembah cara kamu sembah dan kamu pun tak sembah cara kami sembah. Lakum dinukum waliyadin. Allah tak izinkan Nabi jawab. Allah turunkan Al-Quran. Tak senyap Utbah bin Rabi'ah. Beritahu dia pak. Dua benda dalam ayat ini. Satu akidah, satu ibadah. Yang dia tidak boleh sama. Yang kata Nabi, innama bu'istu yukhaliful. Sesungguhnya aku diutuskan untuk khalif, membezakan di antara agama yang aku bawa dengan agama yang dahulu kamu anuti. Itu Islam. So kita kena jaga baik-baik. Dalam bab ini Nabi tunggu. Last Nabi dah tak boleh angkat lagi. Nabi naik mimbar, Nabi khutbah. Kata Nabi, qad abadalakumullahu bihima khairan minhuma, kata Nabi. Kata Nabi, hari ini aku nak umumkan kepada kamu bahawa sungguh Allah telah abdal, Allah telah gantikan 2 hari yang dahulu kamu raikan habis dengan 2 hari yang lebih baik daripada hari-hari tersebut. Aidul Fitri wa Yaumul Adha. Aidul Fitri, beda. Allah yang tukarkan, bukan Nabi yang pandai-pandai tukar. Tak? Artinya mulai saat itu segala perayaan yang tidak syar'i, agama tak izinkan kita. Segala perayaan yang bukan daripada Islam, agama tak izinkan. Tak boleh kita laksanakan. Itu yang kata Nabi minggu lalu saya bacakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa-siapa yang lebih senang dengan amalan-amalan orang-orang jahiliah, mereka ikut, mereka degil, mereka dikira sebagai orang jahiliah juga. Itu bahasa saya. Allah SWT tukarkan, qad abdalakumullah. Sungguh Allah telah menggantikan, bukan Nabi yang gantikan. Allah yang gantikan. Dan anda lihat, Allah tidak pilih awal dan akhir tahun. Aidul Fitri 10 hari bulan Syawal. 1 hari bulan Syawal. Bulannya ke-10. Bukan bulan yang pertama, bukan bulan yang terakhir. Artinya kita tidak meraihkan awal tahun. Dan Aidul Adha 10 hari bulan Zulhijjah. Zulhijjah yes, bulan ke-12. Tapi hari ke-10 beda. So kita lihat agama tidak meraihkan awal dan akhir tahun. Kenapa? Kerana Allah a'lam, Allah maha mengetahui. Nabi juga tahu bahawa semua agama ada meraihkan ini akhir dan awal tahun. Ini benda yang kadang-kadang kita tak nak tinggal. Bukan tak boleh tinggal, tak nak tinggalkan. Dia degil, dia raihkan habis. Maka itu di lain perkataan, Islam tidak meraihkan akhir dan awal tahun. Itu orang-orang kafir dan orang-orang jahiliyah. Itu kita nampak sampai sekarang. Masih lagi kita degil dan kita nak juga, ya tak? Mari kita raihkan. Allah sindir, kata Allah, afa hukmul jahiliyah ya bun? Apakah hukum-hukum jahiliyah yang kau masih cari? Dalam Quran Allah sebut, apakah hukum-hukum jahiliyah yang kamu masih suka lagi nak cari walaupun kamu dah dalam Islam, ya tak? Kita duduk, kita fikir, kenapa masih lagi ramai orang-orang Islam yang nak juga meraihkan benda-benda tadi, ya tak? Dua. Sama ada mereka jahil artinya tidak mengetahui.
Itu yang jadi jahiliyah. Kerana jahil, mungkin juga ada yang tidak kuat agama, tak nak belajar, tak nak mendengar, tak nak membaca, tak nak bertanya, ya tak? Kadang-kadang dengar tapi tak nak buka dada, tak nak buka minda, tak nak terima. Ada yang kadang-kadang anggap glamour ke? Glamour. Saya pada awal 90-an, saya rasa lebih kurang, ada pensyarah daripada Amerika yang datang bersyarah di Masjid Al-Falah. Saya diminta menjadi pengurus majlis. Pensyarah daripada Amerika, satu profesor yang bersyarah. Anda tahu, hari itu 24 Disember, malam Christmas. Saya tinggal Jurong East ketika itu, naik MRT. Pasal majlisnya lepas solat maghrib. Jadi naik MRT petang tu, saya dulu waktu tua-tua suka pakai baju batik dengan sukut tinggi. Dan muda-muda ni baru pakai yang ini, jubah. Naik MRT, waktu itu tak ada transport lah. Naik MRT daripada Jurong East nak turun Somerset, pakai batik, sukut tinggi macam ni. Dalam MRT saya ni macam alien. Semua budak-budak Melayu ni habis dengan pakaian, ya Allah ya Rabb, tak, dengan muka macam-macam pasal nak meraihkan Christmas. Kita duduk dalam MRT ni, kita dah macam alien ni, semua kromo ni, kita pun seram. Turun dekat Jaya Somerset lagi teruk, ya tak, dengan happy Merry Christmas. Budak Melayu ke, Mak Saleh kalah, Negro kalah. Nak jalan daripada Somerset nak pergi ke Al-Falah ni, Allahu Akbar. Amin. Dia muda-muda, kita cakap okey lah, dia tak jahil lah tak. Tapi itulah masyarakat kita tak. Habis majlis tadi yang lebih kurang pukul 10 lebih tak, kita keluar lagi seram. Yang dah baring, yang melalak, yang melompat, anak-anak Melayu kita. Raikan Christmas tu macam-macam. Anda boleh buka ulama hari ni marah dan keluarkan fatwa. Siapa-siapa yang sebut Merry Christmas syirik, ulama marah. Dulu ulama ni dia sabar, okey tak apalah, tak apa. Tapi sekarang pasal orang nak melampau-lampau, mereka cakap apa makna Merry Christmas? Kita meraihkan bahawa adanya anak Tuhan kerana Christ tadi, tak? Bagaimana orang yang mengiyakan adanya ini anak Tuhan? Tuhan ada anak. Tapi itu yang berlaku dalam masyarakat kita. Kita tengok benda tu daripada tahun awal 90-an sampai sekarang masih macam tu juga. Agak kuat lagi hari ini dengan mandi buih dan sebagainya. Ini yang kata Allah, apa hukmul jahiliyah? Ya bahun, apakah hukum jahiliyah yang kamu masih cari? Kadang-kadang nak glamour macam itu. So dalil beritahu kepada kita, walaupun kita sudah lama dapat Islam 800 tahun lebih, tapi sampai saat ini kita masih lagi mengamalkan amalan-amalan jahiliyah. Itu pertama. Ulama menembak dalam hadis ini kenapa Nabi melarang pada peringkat awal umat Islam menziarah kubur. Di antaranya kerana Nabi SAW tahu orang-orang akan jadikan kubur sebagai tempat ibadah. Di kubur baca-baca lah, ada peribadatan tertentu lah, ya tak? Di antaranya tawassul. Adanya perantaraan, minta tolong kepada Allah melalui orang yang sudah mati. Itu namanya tawassul. Kemarin saya dah cerita, agama izinkan kita menjadikan perantaraan untuk memohon supaya doa kita dikabulkan. Yang pertama, beriman dan beramal saleh. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh ini tawassul untuk selamat di akhirat dan doa kita dikabulkan. Nombor dua, kita boleh tawassul dengan menyebut nama-nama amalan-amalan kita. Itu cerita tentang 3 pemuda yang terperangkap dalam gua. Yang ketiga, kita boleh minta orang-orang yang kita yakin dia lebih baik daripada kita untuk tolong mendoakan selagi mana dia hidup. Betul tak? Kalau sudah mati tak boleh. Tapi orang kita masih lagi datang ke kubur untuk minta orang yang mati tadi. Tuan Syekh, hidup saya ni